Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya nak cerita berkenaan dengan sekatan media. Dan bila saya katakan media, saya maksudkan media arus perdana, media keseluruhan, termasuk media sosial. So, kita tahu media sosial ni ada macam-macam. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok dan yang antara yang dan YouTube dan sebagainya, ya. Dan kalau media secara amnya ada media arus perdana, media alternatif, blog dan sebagainya lah. So gaya saya anda tahulah, yang dah lama dengan saya tak mudah menuding jari kalau tak ada bukti. Jadi saya takkan mengatakan bahawa kerajaan menyekat media. Cuma saya akan katakan bahawa media sedang disekat dan sekatannya terburuk dalam sejarah. Ya, sekejap lagi saya akan jelaskan mengapa saya guna terburuk, ya. Terburuk dalam sejarah dan sejak Anwar menjadi Perdana Menteri. Lebih kurang dalam sebulan lebih sejak selepas dia menjadi Perdana Menteri, selepas kerajaan tertubuh, maka bermulalah sekatan-sekatan media. Adakah orang dalam kerajaan Anwar yang buat, ataupun adakah ianya satu kebetulan? Itu saya tak nak buat tuding. Itu bukan gaya saya. Tetapi keyakinan saya tinggi memang ini adalah kerja kerajaan. Okay, saya yakinlah, sebab it's too much of a coincidence. Okay. So, sekatan pelbagai. Now, mengapa saya kata terburuk? Okay, anda perlu faham. Kalau dulu-dulu sebelum zaman internet, kita ada media cetak, ada Star, Straits Times dan sebagainya. Kemudian belah-belah alternatif, kita ada Aliran, kita ada The Rocket dari DAP yang merupakan pembangkang. So, saya masih ingat pada satu ketika memang diberitahu bahawa media aliran pembangkang ni boleh diedarkan di kalangan orang depa, tapi tidak boleh diedarkan kepada umum. So, di situ menjadi kontroversi. Okay. Tetapi apa pun, media bukannya 100% bebas dulu-dulu. Tetapi ianya tidaklah sampai tahap kerajaan beritahu The Star, okey, kamu kena kurangkan cetakan. Kalau dulu cetak 1,000,000 keping ke 500,000 keping, sekarang kamu kena kurangkan kepada 100,000 keping. No such thing happen. Dia tidak kawal banyak mana yang dicetak. Asalkan ada lesen untuk mencetak, untuk mengagih, dia cetak dan agih, dan tidak ada kawalan berapa banyak kamu boleh cetak. Okey. So, dari sudut itu, kawalan dia tidak begitu ketat. Dia tidak kawal berapa banyak yang anda boleh cetak. Sekarang ini kita ada media yang dikawal di peringkat maya. Dan media yang di peringkat maya ni dia pelik sikit. Kalau media cetak ni, walaupun ianya bukan, contohnya The Star, dia di bawah MCA, ataupun ada media yang bukan di bawah mana-mana parti, tetapi ianya tertakluk kepada undang-undang Malaysia, dan banyak mana dicetak, banyak mana diedar, dikawal sepenuhnya oleh pihak yang menguasai media itu, syarikat yang menguasai media itu. Tapi di media sosial ni pelik. Walaupun kita ada kerajaan sendiri, undang-undang sendiri, tapi media sosial ni dikawal kebanyakannya oleh orang perorangan. Contohnya, kalau Facebook is Mark Zuckerberg, kalau Twitter is Elon Musk. Yang ni orang yang ada banyak duit, ya. Cuma ada orang kata Facebook ini ataupun individu ni dia berkait dengan puak intelligence Amerika ke apa. Itu cerita lain lah. Mungkin mereka ada perjanjian sulit antara mereka ke apa. Tetapi on paper, ianya dikawal oleh perorangan. Tetapi media yang dikawal oleh orang-orang ini, yang bukannya dalam kerajaan kita, yang bukannya ada jawatan dalam mana-mana kerajaan, yang cuma ada banyak duit dan ada syarikat yang mampu mengendalikan satu laman media yang cukup besar, social media yang cukup besar ni, dia sebenarnya mempengaruhi politik di setiap negara. Okay. So,
Di situ berlaku kawalan-kawalan sulit lah, kawalan-kawalan yang secara apa orang kata clandestine lah. Mereka tak mengaku tapi mereka buat kawalan. So macam mana dia buat kawalan? Kalau benda yang anda cakap atau cerita dia tak suka, dia kawal. Contohnya anda terlalu mengutuk Israel, anda terlalu menyokong Palestine. Saya dah lihat media-media itu ataupun page Facebook itu tiba-tiba pencapaiannya dikurangkan ataupun dia gaib sama sekali. Dan ini saya pun ada melihat di Instagram, bukan hanya di Facebook, di Instagram, malah di YouTube saya ada lihat. Okay? Dia gaib sama sekali. Masa dulu ada wabak penyakit, dia memang kontrol naratif. Siapa-siapa yang cakap walau sedikit pun, walaupun anda cakap secara berfakta, anda bukannya menimbulkan kontroversi atau konspirasi, tapi sedikit pun yang lari daripada naratif mereka, anda sama ada disekat, anda gaib, page anda gaib dan sebagainya. Okay. Now, kerajaan pun boleh memainkan peranan. So, anda tahulah bila kerajaan ini tertubuh, anda tahu Fahmi Fadzil telah menekankan dia nak berjumpa dengan pengurus TikTok, dia nak berjumpa dengan ini, berjumpa dengan itu. Sebenarnya itu bagus, sebab saya dah beritahu, ini adalah portal-portal ataupun saluran-saluran media sosial yang terlalu kuat pengaruh dia, tetapi dikawal oleh orang perorangan, dan ini bahaya. Jadi kerajaan perlu juga mencapai persetujuan dengan pengawal-pengawal ini untuk memastikan tidak berlaku usaha sulit untuk meracuni pemikiran orang Malaysia. Itu tak ada masalah. Tetapi semenjak diumumkan dia nak berjumpa dengan ni, berjumpa dengan itu, benda-benda pelik jadi. Okey. So apa benda-benda pelik jadi? Pertama, ada laman-laman web disekat. Ada yang nampak tak disekat, tetapi disekat dengan cara lain. Okey, contohnya anda lihat satu laman web, dia wujud. Lepas tu anda tak bolehlah tujuh kerajaan sekat laman web tu seperti zaman Najib ke, zaman dulu ke, anda tak boleh tuduh. Tetapi contohnya orang yang guna Digi boleh baca web itu, tapi orang yang guna Celcom tak boleh. Dia main kat situ. Dia main guna telco. Siapa yang main, saya tak nak tuding jari lah. Saya pun tak tahu, saya tak ada bukti. Tetapi ianya berlaku di bawah kerajaan inilah. So adakah kerajaan ini bertanggungjawab ke tidak ke, saya tak tahu. Okay, anda buat kesimpulan sendiri. Tapi benda ni berlaku. So sekatan dari sudut pencapaian dimulakan. Ada laman web hilang terus. Maknanya dia ada, cuma anda tak boleh akses. Dan benda ni banyak terjadi, tak pernah terjadi sepertinya sebelum ini. Kemudian di social media pula, anda ada account. Jadi anda boleh buat posting dan anda gembira anda dah buat posting. Kemudian anda cek pencapaian awak ni kenapa rendah. Contohnya video, kenapa rendah? Macam saya punya lah, tiba-tiba rendah. Kenapa rendah? Kemudian anda lihat di homepage anda, tidak ada pemberitahuan berkenaan video saya ke apa, dan benda ni sudah berlarutan sampai 2 bulan. Okay? So anda fikir kenapa? So ini adalah sesuatu yang diamalkan oleh pengamal-pengamal social media tetapi tidak diwar-warkan. Dia tidak mengaku, iaitu shadow banning. Shadow banning maksudnya dia tidak mewar-warkan lah. Dia tak keluar dalam hang punya home feed, home page ke apa. Anda tidak dapat pemberitahuan berkenaan dengan video seseorang itu. Ya. So lazimnya orang yang menonton ialah orang yang rajin datang balik dan tonton, ataupun ianya hanya disebarkan pada tahap tertentu di kalangan orang yang sudah pun mengikuti page atau laman tertentu. Ya. So ini untuk mengurangkan pencapaian dan untuk memastikan berita yang diwar-warkan dalam video berkenaan hanya sampai kepada orang yang sudah pun menjadi pengikut page berkenaan, bukan orang lain. So ini berdasarkan satu konsep yang dikenali sebagai let them try and convert the converted. It's no use. Okey, contohnya anda hendak lebih ramai orang masuk Islam. Contoh, takkan anda pergi ke masjid dan anda beritahu
semua orang di sini perlu terima Islam. Orang kat situ memang dah Islam, ya. So anda bukannya pergi ke masjid kalau anda hendak lebih ramai orang masuk Islam, dan anda bukannya pergi ke masjid dan beritahu tolonglah masuk Islam. No, anda kena pergi tempat lain. Contohnya berdekatan gereja ke, tempat orang Kristian ke, orang Buddha ke. Baru bila anda seru orang masuk Islam, ianya sampai kepada orang yang belum lagi menganut agama Islam. Begitu juga orang Kristian, dia nak lebih ramai orang jadi Kristian. Takkan dia masuk gereja dan beritahu, please saya rayu semua orang masuk Kristian. Tak masuk akal, sebab orang-orang kat situ memang dah masuk Kristian. So there is no point converting the converted. Orang yang sudah pun mengamalkan atau mempercayai sesuatu atau mengikuti sesuatu, mereka ni anda cerita kat mereka pun tak begitu berkesan. So mereka tidak akan membuat pemberitahuan kepada umum, cuma dia benarkan pemberitahuan sedikit sebanyak kepada orang-orang yang sudah pun mengikuti anda. Maknanya ramai yang di sini, majoritinya ni memang dah mengikuti saya. Okay? So itu yang dia buat. Sebab itu penting bagi anda untuk membantu semua saluran-saluran untuk share ramai-ramai. Sebab itu saya selalu tekankan share ramai-ramai. So cara tu dibuat sekatan. So orang tak boleh tuduh, mereka sekat regi ke, mereka sekat RPK ke, mereka sekat orang ni ke, mereka sekat orang tu ke. Orang tak boleh tuduh, sebab nanti orang yang dituduh tu akan kata, mana kita sekat, dia masih ada situ. Ada itu, anda pergi cek, memang ada. Ada tu ada. Kalau anda cek memang ada. Tetapi dia persekat begitu. So sekatannya amat teruk, dan khususnya di TikTok. Okay. So, kadang-kadang anda buat video dalam 2 jam, daripada 0 sampai 8,000 view. Esok pagi anda bangun, lepas 8 jam dia naik daripada 8,000 kepada 8,100. Dan mereka akan sekat, mereka akan beri ianya pencapaiannya ke tahap tertentu, ya, tidak lebih dari itu. So ini adalah sekatan paling buruk dalam sejarah, ya, paling buruk dalam sejarah. Naratif sedang dikawal, dan ianya bertumpu kepada orang yang kritikal terhadap kerajaan. Ramai yang kritikal terhadap kerajaan sebenarnya bukan gila. Kita cakap fakta. Ringgit paling teruk dalam sejarah. Krisis bekalan makanan tidak sepertinya sebelum ini. Makanan tak ada pun dah jadi krisis. Pelaburan tak masuk, pelabur tak yakin, sebab itu ringgit terburuk dalam sejarah. Anwar Asyik umum, ada pelaburan, tapi pelaburan yang diluluskan setakat ni kita belum lihat. Kalau benar ada berbilion ringgit pelaburan yang diluluskan, ringgit takkan jatuh banyak ni. Bila mereka tak boleh jawab, mereka kontrol naratif dan mereka sekat. Siapa sekat? I do not know. Tapi kebetulannya terlalu nampak sangatlah. Kebetulannya kerajaan dikritik, kemudian ramai disekat. So itulah yang saya nak jelaskan. Sebab ada orang bertanya, benarkah berlaku sekatan media? Berlaku tu memang benar berlaku. Cuma siapa yang bertanggungjawab, itu saya serah kepada anda untuk membuat kesimpulan masing-masing. Tapi bagi saya, pihak yang melakukannya ni cukup pengecut. It's the worst. Kalau saya pergi kat luar, jumpa 10 orang pun tahu. Mereka bukan bodoh. Mereka kata media dah disekat. Saya tanya, anda baca tak? Anda tonton tak media arus perdana? Takat tonton nak dapatkan berita penting sahaja. Percaya langsung tidak. Malah berita media alternatif yang milik mereka pun dah tak percaya dah. Seolah dan ada beberapa pakcik kan. Malah orang Cina beritahu saya, sekarang ni mereka rasa lega sikit. Mereka kurang membaca media di internet. Sebab apa? Semuanya mereka punya, tak payah baca lah. Kalau setakat nak dapat berita-berita penting, kadang-kadang dapat kat WhatsApp je, kita buka link, kita tahu, hari ni kapal terbang terhempas, hari ni setakat itu je mereka nak tahu. Mereka dah tak ambil pot dah. Okay, so it is backfiring on the government. Sebab there is no healthy discussion. Bila there is no healthy discussion, dan bila orang tahu media disekat, orang kurang percaya, termasuk orang mereka sendiri, ya. So tak apalah, anyway ianya berlaku. Dan babak, adakah video-video yang menyokong Palestin ni raib? Memang banyak. Di TikTok, di Facebook memang banyak.
saya ada lihat sendiri video tu dah tak ada. Sama ada ianya diturunkan secara paksa atau orang yang post dia turunkan sendiri, itu saya tak tahu. Tapi terlalu banyak kebetulan it's happening in a wide scale lah. Okay, alright. So itu sahajalah penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.